Okay, hi, Assalamualaikum. Morning. Hi semua. Hello gang. Hello gang. Okay, so hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, for those yang tak kenal aku siapa, my name is Aina Wardina binti Mak Zaki. So, aku ni merupakan pelajar IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Okay, untuk mengetahui semua, IPG kita orang ni satu-satunya institut pendidikan yang merupakan semuanya perempuan. So, kalau nak tanya kat tempat aku nilai cerita, of course tak ada. So, sekarang ni aku nak beritahu cara macam mana nak masuk IPG. So, okay. Jadi kita tengok, okay. Kita tengoklah website dia. Okay. Aku adalah buat research sikit-sikit macam mana cara nak buat masuk IPG untuk bagi tahun 2020. Bagi tahun aku, cara dia lain. So, kalau bagi tahun 2020 ni aku dengar cara dia lain. Jadi, adalah baca sikit-sikit. Okay, yang aku baca permohonan PISMP ambilan 2020. Maklumat dan permohonan boleh dilakukan melalui portal UPU online. Okay, untuk 2019 tahun lepas, aku tak perlu guna UPU online ni. Kita orang just perlu guna, maksudnya masuk kat portal rasmi IPG, mohon kat situ. Tapi bagi tahun ni lain kan. Jadi yang aku tahu semua kena beli nombor PIN, mohon melalui UPU. Okay, so macam mana nak mohon cara dia kan? Okay, apa syarat-syarat yang wajib semua orang ketahui sebelum masuk IPG? Okay, so yang pertama sekali, mestilah lulusan Unified Examination Certified UEC. Okay, lulusan ni sekurang-kurangnya kena 3 grade kepujian di peringkat sijil senior middle level UEC. Okay, aku tak tahulah apa benda yang sijil senior middle level semua ni. Yang aku tahu, UEC ni merupakan apa ni? Sekolah private Cina untuk Cina. Walaupun sekolah private Cina ni dia merupakan bangsa Cina semua tu kan, tapi mereka boleh untuk masuk ke IPG untuk kos tertentu lah. Okay, lepas tu lulusan sijil menengah agama SMA atau sijil menengah agama. Kalau nak tahu sijil sekolah menengah agama ni, sekurang-kurangnya kena ada 3 grade kepujian di peringkat SMA atau SMU. Aku punya roommate dekat IPG sekarang, dia merupakan pelajar lulusan sekolah menengah agama SMA. Jadinya dia masuk ke IPG aku walaupun dia tak dapat 5A dalam SPM, tapi dia boleh masuk. Dia boleh masuk sebab dia guna result sekolah menengah agama dia, sijil menengah agama. Kiranya macam dia masuk bukan SPM punya dia, tapi dia punya course lain lah. Dia ada subjek tambahan yang dia kena ambil dekat IPG. Jadi dia lain sikit daripada orang lain. Jadi contohnya macam ada orang lain yang ambil subjek pendidikan Islam, walaupun dia masuk dengan cara guna SPM punya result, tapi dia kelas yang berbeza dengan orang masuk IPG guna result SME. Okay. Lepas tu yang aku tahu sekarang ni korang semua tengah tunggu panggilan, betul tak? Panggilan untuk masuk IPG. Jadi, apa yang aku nak cerita sekarang ni, macam mana cara nak masuk IPG kan? Jadi, mula-mula sekali, pastikan korang semua layak menduduki ujian kelayakan calon guru. Okay, sebelum tu bagi tahu, nak masuk IPG ni, syarat dia sekurang-kurangnya 5A. Okay, 5A. Tak kisahlah, contoh macam kawan aku dulu, walaupun dia dapat ada 5A, tapi dia ada 1E, itu admit. Tapi dia mohon subjek Bahasa Melayu, tapi dia boleh lepas masuk IPG sebab 5 mata pelajaran yang diperlukan, yang penting dalam bidang yang dia nak tu ada, dapat A. So admit tu macam orang kata panas belah mata lah. Okay, lepas tu apakah ujian sekarang ni kalau kita nak masuk IPG, pastikan kita lepas ujian kelayakan calon guru. Okay, tengok kat tepi ni apakah ujian kelayakan calon guru? Okay, ramai yang tak tahu ujian kelayakan calon guru ni macam mana. Okay, jadi sekarang
Yang pertama, masa zaman aku dulu dengan sekarang sama je. First kali, pasti korang memang akan lalui ujian bertulis. Okay, kat sini dia kata sesi ujian bertulis. Jadi terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Mesti jawab oleh calon dalam tempoh 45 minit. Okay, soalan dia ni bagi aku senang sebab orang yang macam aku boleh jawab. Tapi ada orang ujian macam gini dia tak boleh lepas. Sebab ujian bertulis ni, sesi ujian bertulis ni yang aku tahu dia macam psikometri. Okay, psikometri tu macam mana? Contoh soalan dia, adakah anda merokok? Ataupun saya dapat memahami perasaan orang lain. Tu kita jawab lah, ya atau tidak. Okay, tu contoh lah. Tu soalan dia. Itulah psikometri. Okay, yang seterusnya sesi ujian kecergasan fizikal. Okay, contoh macam zaman aku dulu kan, aku dah lepas dah sesi ujian bertulis. Okay, yang pertama sekali tu macam kita dah lepas sesi ujian bertulis tu, kita dah dapat surat, kita cakap anda tak diterima. Bukan anda je. Okay, macam mana? Anda melepasi ujian bertulis. Sesi ujian bertulis yang pertama hari tu. Okay, jadi anda diminta untuk menghadiri ujian kecergasan fizikal. Ujian kecergasan fizikal ni masa aku buat tahun lepas, aku buat dekat IPG kat Johor, Ibrahim IPG Tengku Ibrahim apa lah. Jom aku cek. IPG Johor. Okay. IPG Kampus Temenggung Ibrahim ni. Okay. Weh, masa aku buat tu, yang jaga bahagian PJ semua lelaki weh. Sumpah lelaki. Aku nak bangun, nak buat push up pun lelaki yang jaga. Kat situ diorang ramai kos PJ. Jadi senanglah diorang nak jaga. Okay, so sekarang kita back pada asal. Okay, masa aku tahun lepas 2019 punya ujian. Okay, aku punya ujian kecergasan fizikal ni lepas interview dengan panel, dengan pensyarah-pensyarah dekat IPG. Sebabnya kita macam senang sekali datang terus. Okay, lepas tu masa interview aku dulu, bagi aku best lah. Sebab mula-mula masa zaman interview tu, kita mula-mula datang, pastikan awak punya baju tu, okay, ni benda penting yang awak kena tahu untuk interview. Okay, pastikan baju jangan pakai plain. Maksudnya untuk perempuan jangan pakai baju yang terlampau kosong. Ada corak sikit-sikit tak apalah, tapi jangan overcrowded. Tapi kan masa zaman aku interview, ada orang yang datang pakai baju raya. Tu tak baju raya macam mana, kembang-kembang. Lepas tu baju yang ada renda-renda, baju yang macam meriah nak raya lah. Tapi aku tak sarankan untuk korang pakai situ. Jadi pakai baju kurung. Bagi yang pelajar asrama, pakai baju prep pergi asrama pun tak apa. Asalkan pakai tudung jangan terlampau macam apa orang kata biasa. Pakai tudung macam aku ni, macam naik atas, jangan terlampau kosong letak bawah. Ada orang tu pakai tudung sarung. No, jangan macam tu. Okay, ni interview penting untuk masuk IPG. Sebab you punya personality sangat orang kata mempengaruhi panel untuk tengok. Okay, kalau contoh dia ni pakaian tak gosok, nampak sangat dia ni jenis orang yang tak kemas. Jadi awak kena jaga penampilan tu semua. Okay, lepas tu yang kedua, make up. Boleh make up tapi don't over. Jangan over. Okay, maksudnya pakai lipstick, pakailah eyeshadow sikit, pakai bedak. Janganlah pakai make up tu macam nak pergi photoshoot, macam model. You know model? Okay, so jangan macam itu. Lepas tu kalau boleh masa interview bawa name tag sendiri, untuk macam name tag cikgu, ataupun just pakai ambil kertas and then letak your name kat tepi sini.
untuk interview. Lepas tu nanti masa interview kita akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Masa zaman aku 2019, dia susun kumpulan kita ni ikut tarikh lahir. Aku tak sangka lah macam dia ikut tarikh lahir kan, sebabnya masa interview tu kita kan practice kan macam mana nak present dekat depan dengan depan panel lah, macam mana nak bercakap. Lepas tu tersalah cakap tarikh lahir. Lepas tu semua cakap tarikh lahir tu. Kita sama lah. Lepas tu tak sangka lah terjumpa lah kembar aku kat situ, sama tarikh lahir. Okay, lepas tu masa kita nak interview tu, pastikan awak dah sediakan 5 minit cara nak mengajar. Okay, contoh macam kawan aku dulu, dia sediakan satu lagu yang dalam lagu, contoh macam kita orang kan ambil bahasa Melayu kan, jadi lagu tu ada pasal dia punya peribahasa ayam bermacam ayam. Maksudnya kita dengar pak, lepas tu kita akan berlakon kurang-kurangnya macam depan kita ada anak murid. Okay, anak murid semua lagu ni mengisahkan apa. Okay, itu cara dia mengajar. Kalau macam aku, kita mengajar je lah tajuk apa yang kita nak ajar macam tu. Lepas tu ikutlah apa-apa subjek, yang pasti based on option yang kita ambil. Sebenarnya ada orang tak ambil bahasa Inggeris kan, jadi dia kena speaking, jangan cakap bahasa Melayu. Kalau ada orang tu dah ambil counselling, dia kena study further pasal counselling tu. Macam aku nak jadi cikgu kan, pastikan korang tahu pasal plan pembelajaran. Kejap. Kawan aku tu, dia dapat soalan yang pelik-pelik yang sampaikan dia tak boleh nak jawab. So pastikan korang belajar, okay? Dia dapat soalan ni, plan pembangunan pendidikan. Kalau ada orang dia tak tahu plan pembangunan pendidikan tu apa, so korang kena study. Sebab kadang-kadang dia boleh tanya soalan macam tu. Pada tahun 2014, plan pembangunan pendidikan apa waktu tu? Tanya. Tapi kalau macam time aku interview, dia tak tanya pun benda tu. Sebab aku kumpulan terakhir, masa tu dia nak pukul 2 petang. Jadi panel tu mesti dah penat kan, dah letih nak tanya orang, jadi tak tanya soalan macam tu. Alhamdulillah lah, sebab aku dapat soalan senang. Ada orang dia dapat soalan susah sebab awal-awal lagi kumpulan dia dah dapat. Lepas tu pastikan masa nak interview tu, kumpulan yang korang dapat tu fun. Maksudnya bekerjasama antara satu sama lain. Janganlah senyap, tak bercakap. Korang kena tegur each other. So nanti senanglah untuk korang berinteraksi antara satu sama lain. Macam aku 2019 kan interview, sampai sekarang aku masih lagi kontak dengan budak-budak yang interview masa IPG. Kita orang rapat. Okay, lepas tu, lepas interview, lupa nak cakap, lelaki pastikan pemakaian awak semua casual, macam tu lah. Pakai tie, pakai rambut kena sikat, kemas, potong. Lepas tu kasut kena berkilat, pakai baju kemeja seluar hitam slack, jangan warnakan rambut. Kekemasan tu penting lah. Lepas tu, lepas interview dengan panel, nanti kita akan terus pergi ke ujian kecergasan fizikal tu. Okay, so aku nak baca balik ujian kecergasan fizikal tu. Semua calon mesti menjalani ujian kecergasan fizikal. So lagi-lagi orang yang ambil option pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani ni lagilah sangat penting dia punya UKF ni, sebab dia sangat tengok, okay, ada setengah orang dia tak lepas nak masuk IPG sebab BMI dia tak normal. Ada orang rezeki lepas masuk. So rezeki masing-masing lah. Mungkin sebab dia hebat dari segi percakapan dia boleh masuk. Okay. Lepas tu masa UKF ni kita akan ada satu satu sukan yang kita panggil bleed test. Bagi pelajar MRSM, I'm very sure yang korang memang tahu cara macam mana nak lepas bleed test tu. Jadi orang yang tak tahu, pastikan korang belajar macam mana nak harung bleed test sebab ada orang yang tak tahu. Okay, and then ujian amali. Okay, ujian amali ni dilaksanakan semasa temu duga. Okay, calon yang memohon bahasa Inggeris, pendidikan jasmani, pendidikan muzik, pendidikan Islam dan bahasa Arab. Okay, contoh korang ambil pendidikan muzik. Pendidikan muzik, ada orang dia kena belajar buat okay, dia kena tunjukkan bakat main gitar, main keyboard. So
bring all the things you have to bring. Okay, itu saja untuk kali ni. Kita akan sambung dalam video selanjutnya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh drop soalan tu dekat komen kat bawah. Okay, bye. Assalamualaikum.